kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ada anak, nama anak dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Maksudnya Abdullah bin Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah kepala munafik. Dia masuk Islam memang semata-mata dia nak dapat portfolio. Paling kuat pun dapat jadi timbalan Perdana Menteri selepas Rasulullah, ataupun dia nak jadi Menteri Kewangan ke, dia nak ada jawatan. Semata-mata kerana itu. Bukan semata-mata dia nak masuk Islam kerana dia yakin dengan Allah. Tidak semata-mata itu. Dia memang masuk Islam nak dapat tempat, kedudukan dalam kerajaan Madinah. Apa kisah dia? Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia terkenal dengan munafik dia. Bukan sekadar dia tarik balik tentera nak pergi perang Uhud, dia tarik 300 orang Islam untuk balik. Dia kata, buat apa kita nak berperang? Dengan masa tu dah nampak dah kedudukan tentera-tentera musyrikin, dah nampak dah berapa ramai dia, dengan bunyi derupan kuda, hentakan kaki tentera-tentera tu ramai tu. Dia kata apa? Buat apa kita nak bermati-matian membunuh, membantu Muhammad, sedangkan Muhammad daripada Mekah? Buat apa kita nak tolong Muhammad? Kita orang Madinah. Selama ini kita tak perlu pun nak berperang dengan orang yang luar. Jadi apabila dia hasut, maka 300 orang pulang semula ke Madinah. Bukan saja setakat itu, dia juga mewujudkan satu propaganda di mana dia menuduh isteri Rasulullah SAW berzina dengan Safwan. Apabila Nabi dalam satu hari Nabi memasuki perang, habis perang ketika itu Aisyah isteri Rasulullah SAW, dia tak masuk dekat dalam satu tempat lah. Kita tengok, kalau tuan-tuan tengok cerita dulu-dulu, dia ada orang kendong, dalam tu ada satu petak, permaisuri akan duduk dalam tu. Perasan kan? Dia tak perasan, Aisyah tak masuk lagi dalam tu. Jadi Aisyah ini, dia fizikal dia kecil saja dan ringan, jadi orang tak perasan. Dia angkatlah tandu tersebut lalu dibawa. Safwan ketika itu, dia punya peranan adalah dia akan jadi orang yang terakhir meninggalkan tapak medan peperangan. Supaya apa? Dia akan memastikan bahawa harta-harta ataupun barang-barang orang Islam tidak tertinggal. Jadi pada ketika itu dia nampak Aisyah isteri Rasulullah SAW yang tertinggal. Kemudian dia lawa Aisyah untuk naik unta tersebut. Wahai isteri Rasulullah, naik. Tak ada apa-apa, itu sahaja jawapan dia. Dan dalam perjalanan, Safwan dan Aisyah tak ada pun berborak. Dia lain dengan kita. Kita tumpangkan orang lain, orang kampung kita dalam kenderaan kita. Habis perjalanan tu macam-macam lah borak, ni cuti ni tak ke mana ke, abang balik kerja bila, sibuk nak tahu hal suami dengan isteri orang lain. Dalam perjalanan memang niat tu baik dah, duduk dalam kenderaan, walaupun duduk dalam kenderaan itu pun sudah salah sebab orang tak nampak. Tapi dengan berbual, dengan bergurau senda, gelak itu, gelak ini, Safwan dia bawa isteri Rasulullah SAW, dia persilakan isteri Rasulullah untuk naik ke atas unta tanpa pun dia memandang isteri Nabi. Dan dalam perjalanan dia tak ada pun berbual-bual, menyimbang-nyimbang dengan isteri Rasulullah. Sampai sahaja di kota Madinah, orang dah nampak ramai. Orang dah nampak Safwan dengan isteri Nabi, dengan Aisyah. Apa dia peranan Abdullah bin Ubay bin Salul? Dia kata apa? Lihat isteri Nabi dengan sahabat Safwan dalam perjalanan balik, tak ada apa-apa yang berlaku ke? Dia tak tuduh pun. Dia kata dalam perjalanan balik, Safwan dengan isteri Rasulullah, tak ada apa-apa yang berlaku ke? Jadi timbullah syahwat sangka di kalangan orang-orang Islam, di kalangan para sahabat sekalipun, bahawasanya Safwan mungkin berzina dengan Aisyah. Ketika itu Rasulullah SAW terasa hati, Nabi adalah orang yang biasa. Apabila banyak serangan ataupun fitnah yang diberikan kepada Nabi diam dan Nabi hantar Aisyah ke rumah ayah dia, iaitu Abu Bakar. Ditinggalkan Aisyah disebut duduk berasingan dalam tempoh beberapa hari, sehinggalah Aisyah diberitahu oleh sahabat dia bahawasanya telah tersebar fitnah bahawa kamu berzina dengan Safwan. Allah Subhanahu Wa Taala tak turunkan wahyu terhenti untuk nak membebaskan ataupun membersihkan nama Aisyah. Dan ketika itulah Aisyah mendatangi Rasulullah SAW. Apa yang Nabi kata? Wahai Aisyah, kalau kamu buat, bertaubatlah pada Allah, dan kalau kamu tak buat, Allah akan bersihkan nama kamu. Bayangkan tuan-tuan yang isteri cakap dengan suami, contohlah, bukan perkara tersebut, contohlah
duit ni belanja sekian-sekian tak apa, kalau saya yang tak buat, tak apa, Allah akan ampunkan. Kalau saya buat, bertaubatlah. Kita dalam keadaan kita tak buat. Jadi Aisyah ni jadi serba salah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah turun wahyu membersihkan nama Safwan dan juga nama Aisyah, sehinggalah turun wahyu, barulah nama itu dibersihkan. Inilah propaganda yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab itulah dalam perjanjian ataupun muafakat ini, Nabi kata kita tak boleh bersama-sama dengan orang yang bukan Islam, ataupun orang Islam pun tak boleh bermuafakat, membantu, menghasut apa-apa sahaja ikatan dalam menentang Islam. Dalam keadaan tersebut, kita kena perang dengan dia walaupun dia adalah ahli keluarga kita sendiri. Macam saya cerita tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia munafik, anak dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling taat dengan Rasulullah, iaitu Abdullah. Dalam satu keadaan apabila para sahabat ini dah mencadangkan kepada Nabi untuk dihukum bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, untuk dipenggal kepala dia. Dah banyak dah suara para sahabat meminta Rasulullah untuk menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu Abdullah, berjumpa dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalaulah engkau memerintahkan untuk dipenggal kepala ayah aku ini, izinkanlah orang yang memenggal itu adalah aku. Kerana apa? Kerana kalau engkau memberi arahan kepada sahabat yang lain untuk memenggal kepala ayah aku akan pasti berdendam dengan sahabat tersebut. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia korbankan perasaan dia. Dia kata kalaulah contohnya suruh Abu Bakar, aku akan berdendam dengan Abu Bakar sebab Abu Bakar memenggal kepala ayahku. Walaupun itu adalah ayah aku, dia munafik, tapi kasih sayang dan cinta aku terhadap dengan ayah aku. Itu jawab Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu kenyataan bahawasanya, wahai Abdullah, tidaklah perlu engkau risau, aku tidak akan mengarahkan ataupun menjatuhkan hukuman kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, kerana sejarah akan tertulis bahawasanya Muhammad membunuh sahabat dia. Nabi kata, aku tidak akan membunuh sahabat aku. Sebab apa? Kalau aku bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, akan tertulis dalam sejarah Islam bahawasanya Muhammad, pesuruh Allah, seorang Nabi dan seorang Rasul, telah membunuh sahabat dia. Walaupun ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul ini kepala munafik. Dia memang solat bersama dengan Nabi, solat di belakang Nabi, solat berjemaah, tapi munafik. Dikenali di kalangan para sahabat kemunafikan dia. Dan dia datang pun waktu-waktu yang mudah sahaja, macam maghrib, subuh dia tak datang. Dia datang waktu-waktu yang mudah. Pasti kita tengoklah siapa yang datang subuh, siapa yang datang maghrib. Dia datang waktu-waktu yang mudah dan waktu yang senang. Maghrib dia datang. Maghrib memang dia soft belakang imam, tapi waktu subuh dia hilang. Nak pergi perang dia takut. Sama juga nak pergi perang Uhud, dia cadangkan kepada Nabi, kita bertahan di dalam Madinah, kita jangan keluar. Sebab apa? Di Madinah ini ada keluarga kita, ada wanita, ada kanak-kanak, kita kena pertahankan daripada dalam. Tapi sebenarnya dia penakut untuk nak menghadapi peperangan. Dia tak nak keluar sebab dia nak duduk dalam kota Madinah. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul, dan namanya akan kita sebut berulang-ulang kali dalam fasa Madinah. Dalam fasa Madinah ni nama Abdullah bin Ubay bin Salul ini akan disebut berulang-ulang kali, sehinggalah hari kewafatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu anak dia Abdullah minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk solatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Diminta Rasulullah untuk dipakaikan jubah Nabi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi berikan, tuan-tuan. Macam mana kita menghadapi ataupun perbezaan pendapat dengan kawan-kawan kita, orang-orang kampung kita, bagaimana kita mendepani mereka? Adakah kita menentang mereka habis-habisan? Tengok macam mana Rasulullah buat dekat Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa jenis kesalahan yang Abdullah bin Ubay bin Salul tak buat, tapi demi pemuafakatan, demi menjaga agama Islam di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahan dulu, biarkan dulu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi tak ada apa-apakan pun dia, sehinggalah hari dia nak wafat, hari kewafatan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika itu Sayyidina Umar tahan Nabi. Nabi dah duduk dah depan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sayyidina Umar datang depan Nabi. Punyalah berani Sayyidina Umar ni, dia
berdiri depan Nabi antara jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia bagi tahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah Allah telah melarang kita untuk solat ataupun melakukan kebaikan, bersolat ataupun mendoakan kebaikan kepada si munafik ini? Kata Rasulullah, aku diberi pilihan wahai Umar untuk mendoakan dia ataupun meninggalkan dia, dan aku memilih untuk mendoakan dia. Itu sampai tahap begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layan dengan kepala munafik ini, tuan-tuan.